Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 KSSM Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948 dengan tajuk kecilnya Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, ada 3 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Yang kedua, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Dan yang ketiga, pentadbir British menyokong. Jadi semua sekali ada apa faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Ada 3 faktor. Dia punya formula, Ramli tidak menentang tapir. Ramli ini tidak suka menentang apa? Menentang tapir. Okey, tengok penerangan formula. Ramli merujuk kepada raja bersama pada huruf RA. Ramli, raja. Tidak merujuk kepada UMNO. Bila disebut UMNO, ada 2 sebutan. Dengan no. Jadi cikgu ambil sebutan yang kedua untuk UMNO iaitu no. No merupakan perkataan dalam bahasa Inggeris yang membawa maksud tidak. Jadi tidak merujuk kepada no iaitu UMNO. Jadi Ramli tidak merujuk kepada raja dan juga UMNO iaitu cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Menentang merujuk kepada penentangan. Penentangan berasal daripada perkataan menentang. Menentang cikgu ubah daripada perkataan penentangan. Jadi penentangan siapa? Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Dan last sekali tapir. Tapir merujuk kepada pentadbir. Pentadbir berasal daripada perkataan takbir. Takbir hampir sama sebutan dia dengan tapir. Jadi tapir merujuk kepada takbir iaitu pentadbir British menyokong. Jadi semua sekali ada apa faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Ada 3 faktor. Formulanya, Ramli tidak menentang tapir. Ramli tidak merujuk kepada cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Menentang merujuk kepada penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union dan tapir merujuk kepada pentadbir British menyokong. Okey, kita lihat satu-satu faktor. Faktor yang pertama, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Malcolm McDonald iaitu Gubernur Jeneral Asia Tenggara dan Sir Edward James iaitu Gubernur Malayan Union telah mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946 untuk mengatasi penentangan masyarakat Melayu terhadap penubuhan Malayan Union. 2. Pentadbir tertinggi di Asia Tenggara dengan seorang lagi pentadbir tertinggi Malayan Union. Dua-dua ni adalah pentadbir tertinggi British di Asia Tenggara. Dua-dua orang ni iaitu Malcolm McDonald dengan Sir Edward James pergi bertemu dengan Raja-Raja Melayu dengan wakil UMNO untuk berunding tentang penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Dalam rundingan tersebut, Raja-Raja Melayu dan UMNO telah mencadangkan yang pertama, raja berkuasa dalam bidang perundangan. Yang kedua, pesuruh jaya tinggi British menggantikan gubernur. Yang ketiga, negeri-negeri Melayu merupakan perkataan yang perlu ada dalam Persekutuan Tanah Melayu yang baru. Dalam Persekutuan yang baru iaitu namanya Persekutuan Tanah Melayu. Jadi bermaksud di sini negeri-negeri Melayu merupakan perkataan yang perlu ada dalam Persekutuan yang baru. Bermaksud nanti persekutuan tersebut akan namanya menjadi Persekutuan Tanah Melayu. Sebab tu nama yang kita belajar dalam ni adalah nama persekutuan tu adalah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian persekutuan yang ditubuhkan mesti bertaraf, naungan dan bukannya tanah jajahan. Raja-Raja Melayu lebih suka istilah naungan berbanding tanah jajahan. Tak nak menjadi tanah jajahan. Dan last sekali, perjanjian baharu menggantikan Malayan Union. Jadi formulanya untuk kelima-lima cadangan tersebut ialah Ramli berjaya curi satu janji baru. Ramli berjaya curi satu janji baru. Jadi Ramli berjaya berapa curi janji? Silap soalan. Cikgu ulang balik soalan. Soalan bunyi macam lawak je, soalan lain. Ramli berjaya curi berapa janji baru? Jadi Ramli berjaya curi satu janji saja yang baru. Formula penuhnya, Ramli berjaya curi satu janji baru. Okey, tengok penerangan formula. Ramli merujuk kepada raja bersama pada huruf RA, iaitu raja berkuasa dalam bidang perundangan.
Berjaya merujuk kepada Pesuruhjaya, persamaan pada sebutan jaya untuk Pesuruhjaya. Pesuruhjaya, dua sebutan terakhir adalah jaya. Sama juga berjaya, dua sebutan terakhir adalah jaya. Jadi berjaya merujuk kepada Pesuruhjaya Tinggi British menggantikan Gubernur. Curi merujuk kepada negeri, persamaan pada sebutan ri di belakang. Curi negeri, iaitu negeri-negeri Melayu merupakan perkataan yang perlu dimasukkan dalam persekutuan yang baru. Satu, merujuk kepada persekutuan. Persekutuan berasal daripada perkataan sekutu. Sekutu pula berasal daripada perkataan ya, bukan kutu. Kalau disebut kutu, jadi Malaysia ni adalah merupakan persekutuan. Jadi bila disebut persekutuan Malaysia, adakah bermaksud kutu Malaysia? Tidak. Dengar elok. Persekutuan berasal daripada perkataan sekutu. Sekutu pula berasal daripada perkataan satu. Jadi satu tu merupakan asal usul perkataan persekutuan. Sebab tu bila disebut persekutuan Malaysia, membawa maksud satu Malaysia. Jadi satu merujuk kepada persekutuan, janji merujuk kepada perjanjian, dan baru merujuk kepada baharu. Iaitu perjanjian baharu menggantikan Melayu Union. Jadi apa formula untuk cadangan Raja-Raja Melayu dengan UMNO? Ramli berjaya curi satu janji baru. Ramli merujuk kepada Raja-Raja Melayu berkuasa dalam bidang perundangan. Berjaya merujuk kepada Pesuruhjaya British. Pesuruhjaya Tinggi British. Ni yang paling tinggi. Pesuruhjaya apa paling tinggi? Pesuruhjaya Tinggi British menggantikan Gubernur. Curi merujuk pada negeri-negeri Melayu merupakan perkataan yang perlu digunakan dalam kerajaan persekutuan yang baru. Satu merujuk kepada persekutuan yang ditubuhkan mesti bertaraf naungan. Persekutuan mesti bertaraf naungan, bukan tanah jajahan. Janji baru merujuk kepada perjanjian baharu menggantikan Malayan Union. Jadi semua sekali, ada berapa cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO? Ada 5 cadangan. Formulanya, Ramli berjaya curi satu janji baru. Okey, seterusnya adalah faktor penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union. Di mana Raja-Raja Melayu, UMNO, cendekiawan Melayu dan juga semua orang Melayu telah bersatu menentang Melayu Union kerana Melayu Union memberikan kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan juga orang Melayu. Jadi semua sekali ada berapa pihak? 4 pihak. Raja-Raja Melayu, UMNO, cendekiawan Melayu dengan orang Melayu. Dia punya formula untuk 4 pihak tu, Ramli tidak cawankan orang. Selalu tidak kencingkan orang, yang ni tidak cawankan orang. Tengok, Ramli merujuk kepada Raja bersama pada huruf RA, tidak merujuk kepada UMNO. UMNO ada 2 sebutan, juga ambil sebutan yang kedua iaitu no. No membawa maksud tidak dalam bahasa Melayu. Jadi Ramli tidak cawankan merujuk kepada cendekiawan. Persamaan pada sebutan an di belakang dengan si di depan. Cawankan, cendekiawan. Orang merujuk kepada orang juga. Jadi semua sekali ada berapa golongan orang Melayu yang menentang Melayu Union? Ada 4 golongan. Formulanya, Ramli tidak cawankan orang. Ramli merujuk kepada Raja-Raja Melayu, tidak merujuk kepada UMNO, cawankan merujuk kepada cendekiawan, orang merujuk kepada orang Melayu. Kemudiannya, Gamans dan Rhys William, iaitu dua-dua ni ahli Parlimen British, telah melaporkan penentangan tersebut kepada Parlimen British. Di mana Gamans menyatakan bahawa sekiranya British melaksanakan rancangan Melayu Union, keadaan huru-hara akan berlaku di tanah Melayu. Siapa yang akan buat huru-hara? Siapa yang akan buat huru-hara di tanah Melayu? 4 golongan tersebut, iaitu Ramli tidak cawankan orang, Raja-Raja Melayu, UMNO, cendekiawan Melayu dan juga orang Melayu. Semua akan menentang Melayu Union dan akan menimbulkan huru-hara. Okey, dan faktor yang terakhir adalah pentadbir British menyokong. Terdapat pegawai tinggi British mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Cuba ambil 4 pegawai British yang utama. Yang pertama, Malcolm McDonald. Yang kedua, Gamans. Yang ketiga, Sir Ralph Horn. Ralph apa? Ralph Horn. Dia bukannya kereta, no? Dia bukannya horn kereta, tapi namanya Ralph Horn. Dan yang keempat, Sir Edward Gen. Gen. Ya, tapi namanya Sir Edward Gen, bukan Gen. Okey, jadi semua sekali ada 4 tokoh yang utama. Dia punya formula, McDonald, Gam, Horns, Edward. McDonald ni suka gam apa? Gam, Horns, Edward. Dia suka gam, Horns, kereta Edward.
Okey, tengok dengan formula. McDonald merujuk kepada McDonald juga, iaitu Sir Malcolm McDonald. Gams merujuk kepada Gamans. Gamans bukan Gaban. Kalau guru-guru tahulah Gaban tu cerita macam Suria Perkasa Hitam dulu-dulu, Gabans. Lagunya Wakasau, Wakasau, Tenaban. Tapi ini bukannya Gaban, tapi Gamans. Gams merujuk kepada Gamans. Horns, Horns merujuk kepada Horn. Horn juga. Ini bukan horn kereta, tapi ini nama orang, iaitu Ralph Horn. Dan last sekali Edward merujuk kepada Edward juga, iaitu Edward Gen. Gen. Jadi formula untuk pegawai tinggi British adalah McDonald, Gam, Horn, Edward. McDonald merujuk kepada Malcolm McDonald, Gam merujuk kepada Gamans, Horns merujuk kepada Ralph Horn, dan Edward merujuk kepada Edward Gen. 4 orang tokoh tu wajib ingat. Okey, kemudiannya Sir Ralph Horn mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran seperti memberikan kuasa tertentu kepada Sultan dalam Majlis Negeri dan Majlis Perundangan. 2 majlis harus diberikan kuasa kepada Sultan-Sultan atau Raja-Raja Melayu, iaitu Majlis Negeri dengan Majlis Perundangan. Pentadbir British menyokong kerana 4 orang pentadbir British tersebut menyokong sebab yang pertama akan mewujudkan keamanan ataupun kestabilan ataupun kemajuan ekonomi. Yang pertama, demi ekonomi meningkat. Yang kedua, mewujudkan politik yang stabil dan dapat menarik pelabur luar. Yang kedua, demi politik. Yang pertama, demi ekonomi, iaitu memajukan ekonomi. Dan yang kedua, demi politik yang stabil. Bila politik stabil, dapat menarik pelabur asing. Dan yang ketiga, melaksanakan dasar dekolonisasi British, iaitu proses ke arah berkerajaan sendiri yang dicadangkan oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Yang ketiga adalah dasar dekolonisasi. Selain ekonomi, politik, yang ketiga adalah dasar dekolonisasi. Dasar dekolonisasi ni dasar apa? Dasar memberi latihan ke arah berkerajaan sendiri. Siapa yang cadang? PBB yang cadangkan. Jadi semua sekali ada 3 sebab semua pegawai tinggi British menyokong, iaitu dari segi ekonomi, politik dengan dasar dekolonisasi. Jadi kesimpulannya semua sekali ada apa faktor? 3 faktor. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dia punya formula, Ramli tidak menentang tapir. Ramli tidak merujuk kepada cadangan Raja-Raja Melayu dengan UMNO. Menentang merujuk kepada penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union. Tapir merujuk kepada pentadbir British menyokong. Okey, kita lihat contoh soalan. Soalan nombor 1 tanya, soalan objektif. Apakah faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? 1 Roman, sokongan pegawai tinggi British. 2 Roman, rundingan pegawai Melayu di London. 3 Roman, penentangan oleh Angkatan Tentera Malaya. 4 Roman, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Jadi pilihan jawapannya A 1, 2, B 1, 4, C 2, 3 dan D 3 dan 4. Jawapannya yang mana satu, pelajar-pelajar cikgu? Ya, B 1 dan 4. Pandainya. Okey, soalan nombor 2 tanya, apakah cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO semasa rundingan dengan pegawai tinggi British di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946? Apa kehendak soalan? Cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya tadi? Ramli berjaya curi satu janji baru. Okey, tengok pilihan jawapan untuk 1 Roman dulu. 1 Roman, raja berkuasa dalam perundangan. 2 Roman, persekutuan ditubuhkan bertaraf naungan. 3 Roman, persekutuan dibentuk mesti bernama Malaysia. 4 Roman, gubernur menggantikan Pesuruhjaya Tinggi British sebagai ketua pentadbir. Okey, kita tengok pilihan jawapan. A 1, 2, B 1, 4, C 2, 3 dan D 3 dan 4. Jadi jawapannya yang mana satu, pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, jawapannya A 1 dan 2. Pandainya. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, soalan nombor 3. Mengapakah Raja-Raja Melayu, UMNO, cendekiawan Melayu dan orang Melayu telah bersatu menentang Melayu Union? A. Memartabatkan bahasa asing. B. Mengagungkan budaya barat. C. Menjulang pemimpin bukan Melayu. Dan D. Menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu. Sebab mereka menentang Melayu Union, jadi jawapannya adalah D. Ya, pandainya. Tahniah sekali lagi cikgu ucapkan. Okey, soalan nombor 4. Senaraikan pegawai tinggi British yang menyokong penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa kehendak soalan? Pegawai tinggi British. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? McDonald, Gam, Horns, Edward. Okey, tengok pilihan jawapan. 1 Roman,
Sir Ralph Horn. 2 Roman Sir Geoffroy Troy. 3 Roman Sir Gerald Templer. 4 Roman Sir Malcolm McDonald. Okey, tengok pilihan jawapannya. A 12, B 14, C 23 dan D 3 dan 4. Jadi mana satu jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, jawapannya 1 dan 4 B. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, soalan yang terakhir. Mengapakah pentadbir British menyokong penubuhan Persatuan Melayu 1948? Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab pentadbir British menyokong penubuhan Persatuan Melayu 1948. Okey, nombor 1 Roman memajukan ekonomi. 2 Roman melaksanakan dasar dekolonisasi. 3 Roman meningkatkan hubungan di peringkat antarabangsa. 4 Roman menguatkan sistem pertahanan untuk memerangi komunis. A 12, B 14, C 23 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, A 1 dan 2. Pandainya. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, last sekali contoh soalan struktur markahnya 244 iaitu 10 markah. Baiklah kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, namakan pegawai tinggi British yang menyokong penubuhan Persatuan Tanah Melayu 1948. Apa kehendak soalan? Dia nak kita namakan pegawai tinggi British. Ada formula tak pegawai tinggi British? Ada. Apa formulanya? McDonald, Gam, Horns, Edward. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni. Ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Bermaksud jawab terus ya. Tak perlu ambil balik pembuka soalan. Jadi kat 1 Roman tu tulis terus Malcolm McDonald dan 2 Roman tulis terus Gammans. Ada lagi tak? Ya, ada 2 orang lagi tokoh. Ingat balik formula. McDonald, Gam, Horns, Edward. Horns tu apa? Ralph Horn. Jadi untuk sejarah, ingat tip cikgu nak bagi ni. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi tambah 3 Roman di situ. Ralph Horn dan 4 Roman Edward Jen. Okey, soalan B. Apakah yang dituntut oleh UMNO dan Raja-Raja Melayu dalam rundingan pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1948? Apa kehendak soalan? Tuntutan UMNO dan Raja-Raja Melayu. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Ramli berjaya curi. 1 janji baharu. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Jika tak ada, nak jawab macam mana ni? Ya, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Perkara yang dituntut oleh UMNO dan Raja-Raja Melayu dalam rundingan pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1948 ialah raja berkuasa dalam perundangan. Titik. Lepas titik wajib bawa masuk penanda wacana. Ingat nak? Lepas titik wajib ada penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua koma. Pesuruhjaya tinggi British menggantikan Gubernur. Lepas kedua, ketiga, negeri-negeri Melayu merupakan perkataan yang perlu ada dalam persekutuan yang baharu. Lepas ketiga, keempat, persekutuan yang ditubuhkan mesti bertaraf naungan, bukannya tanah jajahan. Titik. Ada lagi tak? Ada lagi. Ingat balik formula. Ramli berjaya curi. 1, janji baharu. Janji baharu itu merujuk kepada apa? Perjanjian baharu menggantikan Malaya Union. Lepas keempat, kelima, perjanjian baharu menggantikan Malaya Union. Okey, last sekali soalan C dia tanya, mengapakah tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu dalam soalan 4B adalah wajar? Berikan pendapat anda. Bukan 4B tapi 1B. Cikgu tersilap di situ. Soalan struktur tadi adalah soalan struktur nombor 1B. Tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu dalam soalan struktur nombor 1B adalah wajar. Apa sebab wajar? Okey, untuk jawab soalan kibat ni, dia mesti ada 4 perkara yang cikgu ajak. Yang pertama perlu ada isi, yang kedua perlu ada huraian, yang ketiga perlu ada contoh dan yang keempat perlu ada kesan ataupun inferen. Okey, tengok di ruangan jawapan. Tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman? Jika tak ada, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Sebab tuntutan yang dibuat, ataupun kalau tak mau bermula dengan sebab, start terus dengan tuntutan. Tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu dalam soalan 1B. Bukan 4B, 1B. 1B adalah wajar kerana dapat mengelak negara dari dijajah British. Okey, huraian pula. Lepas isinya apa? Mengelak negara dari dijajah British. Kemudiannya masuk huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini membolehkan Raja Melayu dikembalikan kuasanya dan dapat memerintah negara sendiri. Di situ ada 2 huraian. Macam mana ada 2 huraian? Sebab cikgu menggunakan perkataan dan. Bila ada dan, bermaksud di situ ada 2 huraian. Huraian yang pertama, Raja-Raja Melayu dikembalikan kuasa, dan huraian yang kedua, dapat memerintah negara sendiri. 2 huraian bermaksud 2 markah. Isi tadi dah 1 markah, dah 3 markah. Kemudiannya masuk contoh. Contohnya Raja Melayu dilantik menjadi pemerintah tertinggi dalam negara dengan memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong.
Contoh 1 markah dan 4 markah. Last sekali kesan. Kesannya kemerdekaan negara dapat dicapai dengan mudah dan ekonomi negara tidak dieksploitasi oleh kuasa asing. Di sini ada 2 kesan. Macam mana cikgu boleh tahu kita ada 2 kesan? Sebab ada perkataan dan. Bila ada dan bermaksud ada 2 kesan. Sama macam huraian tadi. Bila ada dan bermaksud ada 2 huraian. Tengok untuk kesan. Kesan yang pertama, kemerdekaan negara dapat dicapai dengan mudah 1 markah. Kemudian kesan yang kedua, ekonomi negara tidak dieksploitasi oleh kuasa asing. Jadi 2 markah untuk kesan. Jadi semua sekali untuk soalan sini apa markah? Tengok isi 1 markah, huraian sebab ada 2 huraian dah 2 markah. Contoh 1 markah, kesan ada 2 jadi 2 markah. Semua sekali 6 markah. Jadi layak dah dapat 4 markah penuh? Ya, sangat-sangat layak. Okey, sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.